Tajuk artikel. Artikel tulisan Christine I. Bennett menerangkan tentang transformasi kurikulum model pembangunan pelbagai budaya untuk membuat keputusan guru. Transformasi kurikulum merupakan penambahbaikan yang dilakukan untuk memikirkan semula dan mengubah kurikulum asal. Transformasi kurikulum ini memerlukan siasatan aktif untuk menemui dan memasukkan pengetahuan dan perspektif yang sebelum ini diabaikan atau dipinggirkan. Transformasi kurikulum ini dibincangkan adalah kerana ingin mencapai beberapa matlamat yang telah disenaraikan dalam artikel. Antara matlamat tersebut adalah memahami pelbagai perspektif sejarah, membangunkan kesedaran budaya, membangunkan kecekapan antara budaya, memerangi perkauman, seksisme, prasangka dan diskriminasi, meningkatkan kesedaran tentang keadaan planet dan dinamik global, dan akhir sekali membangunkan kemahiran tindakan sosial. Tema penting yang boleh dinyatakan dalam artikel ini adalah pembaharuan kurikulum pelbagai budaya yang digunakan oleh guru dalam pengajaran untuk keadilan sosial dengan memasukkan pelbagai perspektif dan menggunakan nilai teras tanpa mengabaikan standar kandungan yang diperlukan. Dapat dilihatkan di dalam tema ini, kandungan dalam sesuatu pengajaran itu amat penting untuk para guru menitikberatkan standar kandungan yang diperlukan, dan ianya perlulah dikaitkan dengan pelbagai budaya yang diamalkan oleh para pelajar di dalam kelas, kerana ianya akan membantu para pelajar untuk membina keyakinan diri untuk setiap pelajar dan sentiasa berasa rasa bangga demi identiti etnik yang dimiliki oleh mereka. Selain itu, penerapan nilai teras di dalam sesebuah pembelajaran di dalam kelas tersebut membolehkan guru untuk menjelaskan andaian asas tentang pengajaran dan pembelajaran yang mendasari model tersebut. Penjelasan ini amat penting untuk melindungi, menambah baik, dan membina kes untuk transformasi kurikulum berdasarkan perspektif global dalam pendidikan pelbagai budaya. Antara isi kandungan penting yang terdapat dalam artikel ialah pembaharuan kurikulum. Pembaharuan ini bertujuan untuk memikirkan semula dan mengubah unsur berat sebelah di dalam buku teks, buku perdagangan dan media pengajaran. Terdapat 6 matlamat yang terkandung dalam pembaharuan kurikulum. Dalam topik model kurikulum pelbagai budaya, matlamat andaian dan kandungan telah menekankan tentang matlamat yang pertama, iaitu dalam usaha memahami pelbagai perspektif sejarah. Kebanyakan orang tidak cenderung untuk bercerita apabila ia datang untuk memahami contemporary issue sama ada skop tempatan, nasional atau global. Kandungan yang membina dalam diri setiap pelajar iaitu rasa bangga dan identiti etnik adalah penting, dan begitu juga kandungan tentang pencapaian orang dari negara dan budaya lain. Guru boleh menggunakan kandungan yang secara tradisinya terhad kepada kursus pengajian etnik seperti sejarah hitam, kesusasteraan Kicano, kajian India Amerika dan kajian pelbagai kumpulan etnik putih serta kursus budaya dunia agar pelajar lebih mudah untuk memahami nilai budaya asas dan corak sosialisasi kumpulan etnik tertentu. Matlamat yang kedua iaitu membangun kesedaran budaya. Matlamat ini membuat andaian bahawa seseorang individu mesti mempunyai pemahaman tentang pandangan dunianya sendiri dan manusia mempunyai keupayaan untuk mengurangkan etnosentrisme mereka. Matlamat yang ketiga adalah untuk membangunkan kecekapan antara budaya. Kecekapan antara budaya ialah keupayaan untuk mentafsir komunikasi yang disengajakan seperti bahasa, isyarat, gerak isyarat, isyarat tidak sedarkan diri seperti bahasa badan, dan ada elesam dalam gaya budaya yang berbeza daripada sendiri. Beberapa andaian yang mendasari matlamat ini ialah bahasa adalah nadi budaya dan kognisi. Matlamat yang keempat ialah membanteras perkauman, seksisme, prasangka dan diskriminasi. Memerangi perkauman, seksisme, prasangka dan diskriminasi bermakna mengurangkan sikap dan tingkah laku negatif yang berdasarkan jantina berat sebelah dan salah tanggapan tentang sikap rendah diri setiap kaum dan budaya yang berbeza daripada bangsa sendiri. Penekanan ini adalah untuk membersihkan mitos dan stereotip yang berkaitan dengan jantina kaum yang berbeza kumpulan etnik. Persamaan asas manusia sangat ditekankan kerana ia dapat mengelakkan daripada berlakunya prasangka negatif terhadap suatu kaum itu. Andaian yang penting yang mendasari matlamat ini ialah para pendidik untuk menumpukan perhatian kepada pengurangan prasangka kaum atau etnik, jantina yang berat sebelah dan diskriminasi walaupun sektor masyarakat yang berkuasa dan dunia pada masa ini tidak menghargai matlamat ini. Matlamat yang kelima pula ialah meningkatkan kesedaran tentang keadaan planet dan dinamik global. Kesedaran tentang keadaan planet dan dinamik global terdiri daripada dimensi 2 dan keempat perspektif global yang boleh dicapai Hanvey. Hanvey mentakrifkan dimensi kedua beliau sebagai kesedaran tentang keadaan dan perkembangan dunia semasa, termasuk keadaan dan trend yang muncul. Contohnya pertumbuhan penduduk, migrasi, keadaan ekonomi, sumber dan persekitaran fizikal, perkembangan politik, sains dan teknologi, undang-undang, kesihatan antara negara dan konflik antara negara dan lain-lain. Keandaian utama yang mendasari matlamat ini ialah dunia boleh difahami dengan baik sebagai sistem global yang tunggal dan kompleks. Matlamat yang keenam iaitu membangunkan kemahiran tindakan sosial.
menyatakan bahawa kekurangan kemahiran tersebut adalah masalah utama yang mengancamkan kesejahteraan manusia. Oleh itu, matlamat ini bertujuan untuk memberi pelajar pengetahuan, sikap dan kemahiran yang diperlukan untuk penyertaan yang aktif. Penekanan yang diberikan adalah pemikiran global dan bertindak secara tempatan dan melahirkan rasa keberkesanan peribadi dan politik serta sikap penyertaan yang merupakan aspek-aspek yang penting untuk membangunkan tanggungjawab antara manusia. Dasar matlamat ini berdasarkan andaian seperti penaklukan lain dan layanan tidak adil terhadap mana-mana kumpulan budaya melemahkan kemanusiaan di mana kebanyakan akan mendapati mereka berada dalam kedudukan minoriti politik pada suatu masa dalam hidup mereka. Oleh itu, semua kumpulan dalam masyarakat harus mempunyai peluang yang sama untuk membawa sosial dan perubahan politik. Hanwi juga mentaklifkan dimensi kelima iaitu sesetengah kesedaran tentang masalah individu dan negara sebagai kesedaran dan pengetahuan tentang sistem global, di mana Hanwi menyatakan bahawa kemahiran membuat keputusan adalah sebahagian daripada kemahiran tindakan Pendapat sosial. tentang artikel. Artikel ini sesuai dan bagus untuk para guru menggunakannya. Terdapat pelbagai kaedah yang disarankan oleh penulis untuk guru melakukan ketika sesi pengajaran di dalam kelas. Hal ini dapat membantu pelajar mencapai kecekapan pelbagai budaya dan pelajar mampu menguasai kemahiran berfikir secara kritis. Di samping itu, penulis mendedahkan kepada pembaca tentang pembangunan kurikulum pelbagai budaya secara terperinci. Pembaca juga dapat mengetahui dan memahami pembangunan kurikulum yang diuji oleh guru untuk menunjukkan bagaimana pengajaran budaya dapat diperkembangkan dan dipertingkatkan dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, penulis telah menyatakan bahawa bahasa adalah salah satu halangan besar budaya di Amerika Syarikat. Oleh itu, di dalam bilik darjah di mana pelbagai dialek bahasa Inggeris dituturkan, guru boleh mengajar mengenai pertuturan dan peraturan tata bahasa. Dengan ini, pelajar boleh membina perbendaharaan kata dan kemahiran berfikir secara analitikal. Selain itu, penulis juga telah memberi penerangan yang baik mengenai matlamat model kurikulum pelbagai budaya seperti penulis memberi pendapat yang bagus mengenai memerangi isu perkauman, seksisme, prasangka dan diskriminasi. Sebagai contoh, di dalam artikel tersebut, penulis memberi cadangan supaya guru mencari inspirasi dengan memberi tugasan melalui artikel berkaitan budaya seperti artikel Why Educators Can't Ignore Indian Mascots, tulisan Dr. Cornel Pewiwardi. Di sebalik kekuatan artikel ini pasti mempunyai sedikit kelemahan. Antara kelemahan yang terdapat di dalam artikel ini adalah penulis tidak menggunakan bentuk grafik yang menarik. Artikel ini hanya penuh dengan tulisan fakta sahaja. Bentuk grafik yang menarik perlu diselitkan di dalam artikel ini agar dapat menarik lagi perhatian pembaca untuk membaca dan memahami isi kandungan dan maklumat yang terdapat dalam artikel ini dengan mudah. Secara kesimpulannya, sangat jelas sekali bahawa artikel ini membincangkan bahawa setiap orang mempunyai perbezaan dari segi kesedaran mereka tentang etnik dan kebangsaan, alternatif mengikut spesifikasi. Kebanyakan orang lebih mengetahui beberapa perspektif minoriti berbanding yang lain. Oleh hal yang sedemikian, setiap kita perlulah menjadi seorang yang mempunyai maklumat secara mendalam tentang perspektif etnik dan kebangsaan di luar perspektif sendiri. Terutama apabila seseorang itu telah dibesarkan dalam masyarakat perkauman dengan kurikulum yang tidak lengkap dan berat sebelah. Walau bagaimanapun, semakan kurikulum yang boleh diterima mesti dipandu oleh pemahaman sudut pandangan dalam kalangan etnik minoriti dan negara membangun, serta sudut pandangan majoriti tradisional. Konsep nilai teras juga mesti dinyatakan kerana pendidikan pelbagai budaya mempunyai kesan ideologi yang kurang dalam aspek kurikulum yang kurang kontroversi. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai penapis persepsi yang melalui konsep pelajar, masyarakat, perkara dan matlamat.